Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah selaku pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah petang kemarin berkenan berangkat menghadiri majlis doa kesyukuran sempena peringati Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Mahkota Pengira Muda Haji Al-Muhtadibillah ke-50 tahun. Majlis dianjurkan oleh Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah selaku Sekretariat Dana Pengira Muda Mahkota Al-Muhtadibillah untuk anak-anak yatim dana. Majlis diadakan di Dewan Al-Naura Kompleks Bangunan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Halih wal Agama selaku Ahli Jemaah Tadbir Yayasan. Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana dan Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Dana. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil diikuti doa kesyukuran sempena Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Mahkota. Sembahyang Fardu Asar berjemaah diimamkan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Matasan bin Haji Tahir. Juga hadir ahli-ahli lembaga pengarah yayasan serta ahli-ahli lembaga pemegang amanah dana. Bagi memohon kelancaran istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara 2024 dan di sepanjang hari-hari persidangan berlangsung, Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat mengadakan majlis solat sunat hajat. Majlis berlangsung di Surau Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat di Ibu Negara. Hadirin yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Dr. Daeng Hajah Huraini binti Pihin Orang Kaya Setia Jaya Datuk Paduka Awang Haji Hurairah, Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat serta ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Cabaran 80 bilion langkah bersama merupakan cabaran ketiga di bawah inisiatif BN on the Move yang bermula pada 20 Ogos 2023 sehingga 31 Disember 2023. Lebih 100,000 peserta menyahut cabaran berkenaan dan mencapai sasaran 80 bilion langkah bersama dalam masa 4 bulan dan 12 hari. Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan mengadakan majlis penutupan dan penyampaian hadiah bagi pemenang cabaran berkenaan. Majlis berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Hadiah dan sijil penghargaan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Bagi kategori cabaran langkah komuniti, 3 pemenang secara berkumpulan dan 2 pemenang langkah tertinggi individu. Sementara bagi kategori cabaran korporat Kementerian Kesihatan, 5 pemenang teratas dengan langkah tertinggi secara berkumpulan dan 6 pemenang teratas dengan langkah tertinggi secara individu. Manakala bagi kategori cabaran korporat, 10 buah syarikat memberi sokongan dan turut serta dalam menyahut cabaran 80 bilion langkah bersama.
Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Darussalam Enterprise Dare, LifeWire Brunei dan pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi AITI mengadakan program iUsahawan Startup 673. Majlis pelancaran program berlangsung di iCenter Dare, Kampung Anggrek Desa. Hadir Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Program iUsahawan Startup 673 dikhususkan bagi para pegawai iReady yang sedang menjalani program perantis di Kementerian Kesihatan. Dijalankan selama 2 minggu, program dihadiri oleh 66 orang iReady. Program merupakan usaha kolaboratif Kementerian Kesihatan dalam merangsang inovasi serta mencurahkan kreativiti idea keusahawanan dalam kalangan para pegawai iReady selepas menamatkan program. Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan mengadakan majlis penyampaian anugerah piawaian pelancongan ASEAN. Pengiktirafan berprestij itu diberikan kepada entiti Brunei sempena Forum Pelancongan ASEAN ATF 2024 bertemakan pelancongan berkualiti bertanggungjawab mengekalkan masa depan ASEAN yang telah diadakan pada 26 Januari di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Daeng Hajah Titiati Binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan. Antara penerimanya The Empire Brunei, Hotel Radisson Brunei Darussalam dan Dewan An-Naura Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Juga diadakan penyampaian sijil penyerutan program pemantapan penyedia perkhidmatan pelancongan 2023 yang dilancarkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan untuk membantu peserta menambah baik produk dan perkhidmatan bagi memenuhi piawaian lebih tinggi. Upacara Perhimpunan Agong sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40 akan diadakan pada 24 Februari pukul 9 pagi di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Untuk menempah tiket bagi mendapatkan tempat duduk, orang ramai boleh mengakses aplikasi Tiket Kitani. Perkara tersebut antara yang dikongsikan semasa sidang media mengenai sambutan berkenaan. Sidang media berlangsung di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Menyertai sidang media, Daeng Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, dan Awang Ajiman bin Haji Maludin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Khidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri, selaku setiausaha bersama jawatan kuasa tertinggi sambutan. Tiket semasa upacara perhimpunan adalah percuma dan tempahan boleh dibuat dengan mengakses www.tiketkitani.gov.bn. Juga dikongsikan talian hotline semasa upacara perhimpunan iaitu 833-2212 bagi talian umum dan 833-2213 bagi talian pelajar. Majlis diselanjutkan dengan penyampaian poster sambutan Hari Kebangsaan kepada wakil setiap kementerian. Empat dekad semenjak mencapai kemerdekaan, negara Brunei Darussalam kini telah nyata berkembang maju di bawah kepimpinan raja yang prihatin dan berwibawa. Ikuti pandangan penghulu mukim dan ketua kampung mengenai kemajuan negara di sepanjang 40 tahun kebelakangan ini. Antara kemajuan yang boleh saya nampak dari sejak hari kemerdekaan dan kebangsaan adalah dari segi pendidikan, pembangunan dan kemajuan pembangunan termasuklah perhubungan, sekolah untuk mencapai wawasan negara 2035. Ketani ini sentiasa di dalam landasan Melayu Islam Beraja yang Ketani amalkan, iaitu khususnya lah dalam Ketani bersepadu sebagai satu-satu masyarakat dan bangsa dalam tani mendaulatkan agama dan menjulang raja. Dengan development negara kita yang ada pada masa sekarang, kita hidup dengan selesa, rukun, aman dan damai, dan ianya membawa satu makna yang amat penting bagi negara kita. Alhamdulillah, penduduk-penduduk kampung yang ada di kawasan pedalaman ini merasai menikmati apa yang ada
yang diberikan oleh Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang ada di negara Brunei Darussalam ini, khususnya untuk kawasan-kawasan pendalaman. Alhamdulillah. Persatuan Perpustakaan Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Perpustakaan Universiti Brunei Darussalam UBD menganjurkan seminar Brunei Digital Libraries Where Are We Now diadakan sempena ulang tahun ke-38 persatuan tersebut. Seminar berlangsung di Perpustakaan UBD. Seminar dirasmikan oleh Profesor Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, penolong Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik UBD. Antara yang dikongsikan semasa seminar, pengalaman perpustakaan digital pasca COVID-19, wawasan Brunei 2035 dan penghasilan karya kreatif visual menggunakan teknologi media. 89 ahli pustakawan menghadiri seminar ini. Skim Persaraan Kebangsaan SPK bertujuan memberikan jaminan persaraan yang lebih kukuh dengan para pesara akan mendapat pendapatan bulanan yang lebih baik dan boleh menerima sehingga sepanjang hayat berbanding manfaat skim sebelum ini. Dalam konteks jaminan persaraan yang kukuh, skim tersebut diharap akan menangani cabaran utama persaraan di negara ini, terutama aspek kecukupan pendapatan persaraan setiap ahli setelah melangkah fasa umur persaraan 60 tahun. Tabung Amanah Pekerja TAP dalam siaran akhbar maklumkan ahli SPK Gold Generation umur 60 dan ke atas yang memegang kad pengenalan kuning dan kad pengenalan ungu iaitu bukan warga negara asing yang sebelum ini mempunyai baki simpanan SCP di atas RM12,000. Penerimaan bulanannya setelah diserapkan ke SPK akan dinaikkan kepada minimum RM250 sebulan secara automatik dan dibayar sepanjang hayat. Manakala ahli yang mempunyai baki SCP di bawah RM12,000 iaitu telah membuat pengeluaran SCP secara keseluruhan juga layak menerima anuiti bulanan minimum RM250 sebulan dan tempoh pembayaran adalah tertakluk kepada jumlah bantuan kerajaan. Ahli juga diberikan pilihan sekiranya ingin membuat pembayaran top-up untuk mendapatkan pembayaran anuiti sepanjang hayat. Ahli dalam kategori tersebut adalah dinasihatkan untuk mengunjungi kaunter TAP bagi pengisian borang dan membawa kad pengenalan asal dan penyata akaun bank yang terkini. Tanggungan bagi ahli-ahli yang dikategorikan sebagai ahli SPK Gold Generation umur 60 dan ke atas juga akan turut dilindungi di bawah manfaat turunan sehingga ahli berumur 75 tahun ke atas. Sementara itu, ahli SPK Gold Generation umur 60 dan ke atas bagi penduduk tetap yang memegang kad pengenalan ungu warga negara asing dan mempunyai baki SCP di atas RM12,000 sebelum ini akan menerima peningkatan anuiti bulanan RM500 sebulan sehingga 20 tahun atau sehingga jumlah baki SCP ahli habis. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang TAP atau platform media sosial, email atau hubungi talian 272-2929 semasa waktu bekerja. Dua warga negara tempatan didakwa atas satu pertuduhan di bawah Seksyen 146-1 Perintah Eksais 2006 oleh Mahkamah Magistrate Kuala Belait. Aungko Ajmal Adib bin Pengiran Ismail berumur 25 tahun dan Siti Nur Hamisah binti Mahali berumur 27 tahun didapati memiliki 33 kartun dan 2 paket rokok pelbagai jenis di bahagian ketibaan pos kawalan Sungai Tujuh pada 18 Julai tahun lalu. Kedua-dua tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda sebanyak RM25,200 atau 13 bulan pemenjaraan jika gagal membayar denda. Semua barang yang terlibat diserahkan ke kerajaan bagi tujuan dimusnahkan. 9 syarikat dan 23 individu dikenakan kompaun keseluruhan berjumlah RM9,800 kerana didapati melakukan kesalahan di bawah bab 12-1 Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Pindaan 2021 iaitu membuang sampah di tempat dan laluan awam. Dapatan tersebut adalah hasil operasi bersih bahagian penguatkuasaan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dari tempoh 11 Januari hingga 7 Februari 2024.
Menurut pindaan di bawah Perintah Kesalahan Rampaian Pindaan 2021, kadar kompaun di bawah bab 12 atau mana-mana kesalahan bagi individu boleh dikenakan kompaun tidak melebihi RM1,000, manakala bagi badan-badan korporat boleh dikenakan kompaun tidak melebihi RM2,000. Bagi kesalahan-kesalahan individu dan badan-badan korporat yang gagal menjelaskan kompaun, boleh diambil tindakan melalui mahkamah. Individu dan syarikat berkenaan dikehendaki menjelaskan kompaun masing-masing dalam tempoh 7 hari. Sehubungan itu, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan mengingatkan mana-mana individu atau pemilik atau penyewa bangunan untuk sama-sama menjaga aspek keindahan, kebersihan, keselamatan dan kesejahteraan Bandar Seri Begawan. Bagi membantu mengekalkan bekalan stok darah di negara ini, Pusat Pendermaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan beberapa kempen derma darah. Hari ini, kempen derma darah akan diadakan di tingkat 3 bangunan Wisma Jaya, Jalan Pemanca, Bandar Seri Begawan bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Esok 21 Februari bermula 10 pagi hingga 2.30 petang di kawasan lobi KB Central Kuala Blight dan hari Khamis 22 Februari di Pusat Membeli Belah One City, Jalan Utama Salam Bigar, Kampung Sungai Hancing. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Bloodcard sangat digalakkan bagi kempen derma darah tersebut.